keadilan rakyat. Kita cana arus kami, arus perjuangan bangsa keluhuran, perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang patah, perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah, demokrasi rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah, keadilan rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dan kita bersiaran sekali lagi dalam Munaqashah Keadilan siri yang keempat. Tajuk kita pada hari ini adalah Warkah Timur Tengah, satu ulasan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, pada hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, yang tidak asing lagi sebagai pemimpin gerakan Islam yang terlibat aktif dalam politik, dalam masa yang sama merupakan seorang ahli akademik yang dihormati, dan kita jemput beliau untuk mengulas tentang warkah yang timbul baru-baru ini, yang hangat diperkatakan yang ditulis oleh Presiden PAS yang ditujukan kepada pemimpin gerakan Islam di Timur Tengah. Jadi sebelum kita melanjutkan bicara, maka ingin saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti. Ya, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khairan, alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak Ustaz ceria juga sejahtera bersama dengan keluarga di musim PKP ini, Ustaz ya? Ya, makan banyak. Okey, Ustaz merupakan Presiden ABIM dari tahun 91 sehingga 97. Tapi kalau kita lihat sejarah penlibatan Ustaz dalam gerakan Islam jauh sebelum itu lagi, ya, bermula dari sekolah menengah di Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah, betul Ustaz di Ipoh? Betul, di Ipoh. Kemudian terus ke Universiti Kebangsaan, ataupun sebelum itu di Kolej Islam Malaya. Kemudian ke Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Ustaz juga pernah memimpin Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, dan setelah itu terus aktif dan diamanahkan sebagai Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia selepas yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil. Itulah sedikit sebanyak latar belakang berkaitan dengan Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti. Baik, saya terus saja kepada soalan ataupun perkara yang ingin kita bincangkan pada kali ini. Kalau Ustaz melihat, kalau Ustaz melihat senario umat Islam pada hari ini, ya, umat Islam khususnya di Malaysia, sudah tentu ada sedikit sebanyak yang terkait, yang dipengaruhi. Sebab kita semua tahu bahawa pengaruh gerakan Islam dari Timur Tengah juga telah begitu menyerap masuk, ya, mempengaruhi suasana umat Islam di Malaysia. Dan mungkin Ustaz sendiri ada pengalaman bersama dengan Datuk Seri Anwar sendiri, ya, bergaul ataupun berukhuwah dengan pimpinan-pimpinan gerakan Islam, sama ada ketika bersama dengan PKPIM ataupun dengan ABIM, ataupun sebelum dan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai kerajaan suatu ketika dulu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Saudara Admidi selaku moderator,
Terima kasih kerana mengundang saya untuk sama-sama kita berinteraksi dalam satu wacana yang berkaitan dengan gerakan Islam di Malaysia dan respons terhadap apa yang telah berlaku dengan kemunculan warkah istimewa kepada pimpinan gerakan Islam sedunia. Saya secara peribadi mulai aktif dalam KPIP, Persatuan Pelajar-Pelajar Islam Perak di Ipoh, di bawah bimbingan Ustaz Helmi Abdullah, bekas pegawai di Jabatan Agama Islam Perak, dan kemudian ke Kolej Islam Melaya, dan di situ saya telah menyertai PPKM, Persatuan Pelajar Kolej Islam Melaya. Dan waktu itulah tahun 1968 saya mulai mengenali saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau datang ke Dewan Malik Faisal sebagai Presiden PMIUM, dan kalau tak silap saya Presiden PKPIM, untuk berceramah sambutan Maulidul Rasul. Dan saya telah dipilih oleh pucuk pimpinan PPKM di bawah kepimpinan Datuk Dr. Mukhtar Syafi'i untuk mewakili Kolej Islam Melaya waktu itu berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mulai mengenal Datuk Seri Anwar di situ, dan seterusnya saya rapat dengan pucuk pimpinan gerakan Islam selain daripada beliau ialah saudara Kamulin Muhammad Noor, dan juga dengan Ustaz Razali Nawawi, saudara Osman Bakar, dan yang lain-lain. Dan kemudian saya telah menyertai ABIM apabila keluar daripada UKM setelah saya dipilih, setelah saya kembali daripada Amerika Syarikat tahun 78 untuk diamanahkan sebagai Ketua Biro Kebajikan di dalam ABIM, sampailah saya dipilih sebagai Presiden ABIM pada tahun 1991 menggantikan Datuk Dr. Siddiq Fadil yang telah menjadi Presiden hampir 10 tahun. Jadi latar belakang saya adalah rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya mengenali beliau dengan begitu rapat sekali semasa beliau aktif di dalam PKPIM, dalam PMIUM, dan juga dalam MBM, Malik Belia Malaysia. Jadi pengalaman saya fikir bermula daripada pertengahan 70-an dengan beliau. Sehinggalah sesat beliau memasuki UMNO dan sampailah ke hari ini. Ya. Apa soalannya lagi? Ya. Okey Ustaz, sepanjang Ustaz mengenali Datuk Seri Anwar, saya percaya Ustaz juga turut dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan dengan beberapa pimpinan gerakan Islam, yang mana akhirnya itu yang membuatkan Datuk Seri Anwar menjadi orang kepercayaan, orang yang diberikan tanggungjawab dan dilihat salah seorang pemimpin yang mampu untuk menggerakkan umat ke arah yang lebih baik, ataupun kita gunakan istilah islah. Jadi bagaimana Ustaz melihat sepanjang pelibatan Ustaz daripada pelajar di peringkat mungkin di peringkat universiti, sampailah Ustaz kembali dari belajar di US, dari Amerika Syarikat. Bagaimana Ustaz melihat, kalau Ustaz boleh menceritakan bagaimana pertemuan, bagaimana perbincangan yang berlaku ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pimpinan ABIM dan juga pimpinan pelajar ketika itu. Saya mulakan dengan pimpinan pelajar waktu beliau menjadi pemimpin PKPIM, dan di peringkat awal beliau telah dilantik sebagai Presiden ABIM, kalau tak silap ingatan saya 1973. Sebelumnya adalah Profesor Dr. Razali Nawawi. Ada satu konferensi yang sangat bersejarah telah berlaku di Tripoli, Libya 1973. Waktu itu Datuk Seri Anwar memilih Ustaz Siddiq Fadil satu Presiden PKPIM, dan saya Setiausaha Agung PKPIM bersama Ustaz Razali Nawawi, pimpinan ABIM yang kanan, bersama dengan almarhum Tuan Haji Yusuf Lawa,
Presiden PAS, dan juga dengan almarhum Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim dari Indonesia yang berkenaan kerja di sini di UTM, untuk pergi ke Libya menghadiri satu konferensi tentang sedunia zaman pentadbiran Muammar Gaddafi. Di situ hampir 300 orang saya mula-mula berkenalan dengan ramai pimpinan gerakan Islam dan juga ulama serta intelektual Muslim. Dan persidangan itu sangat bersejarah kerana ianya dimonopoli oleh gerakan Islam. Ini adalah disebabkan oleh seorang pemuda yang hebat, tinggi intelektualismenya, hebat berpidato dalam bahasa Arab dan Inggeris, dan mempunyai hubungan permulaan yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemuda itu tidak lain dan tidak bukan ialah Dr. Ahmad Tonji, bekas pengasas IPSO, Pertubuhan Pelajar-Pelajar Islam Sedunia, yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga salah seorang pengasas WAMI, World Assembly of Muslim Youth, yang juga rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim terpilih sebagai wakil WAMI Asia. Jadi Dr. Ahmad Tonji memainkan peranan dalam konferensi itu, dan kita buat kali pertama berjumpa dengan Profesor Khurshid Ahmad, pimpinan kanan Jamaat Islami Pakistan, yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hinggalah ke saat ini. Dan kalau tak silap ingatan saya, Arbakan pun ada, dan juga intelektual yang mendukung gerakan Islam, tidak lain dan tidak bukan almarhum Profesor Ismail Raji Al-Faruqi daripada University Temple Philadelphia. Bahkan daripada Indonesia waktu itu Profesor Pak Rushdi, yang merupakan orang kuat Masyumi, bersama dengan almarhum Pak Nasir. Jadi antara tokoh-tokoh, banyak lagi tokoh-tokoh yang datang. Waktu itu saya seorang pemuda pelajar, masih mentah, tak dapatlah ingat nama tokoh-tokoh itu, kecuali yang tokoh yang sangat istimewa, yang sangat terkenal, yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dalam konteks ini, first exposure saya ialah kemudiannya dalam beberapa buah negara Timur Tengah, khususnya apabila pemimpin-pemimpin Timur Tengah daripada gerakan Ikhwan Al-Muslimun dan juga daripada gerakan Palestin, Hamas dalam peringkat yang baru ini dalam 20 tahun yang terakhir, mereka kerap datang ke Malaysia. Termasuklah juga gerakan Islam Sudan di bawah pimpinan Dr. Hassan Turabi. Dan saya rasa satu persidangan bersejarah IPSO telah berlangsung di Kuala Lumpur 1980. Waktu itu Anwar dalam pimpinan ABIM, belum masuk UMNO lagi, di sekitar 2 tahun selepas itu baru masuk UMNO dalam bulan Julai. Satu konferensi yang besar yang diadakan di KL International, dan waktu itu seorang pemuda yang hebat dari Tunisia datang. Pemuda itu tidak lain dan tidak bukan ialah Syekh Rashid Al-Nushi, yang merupakan salah seorang sahabat Anwar yang rapat sangat hinggalah ke hari ini, dan merupakan seorang penggerak gerakan Islam An-Nahdah di Tunisia, dan juga selaku penasihat kepada kerajaan Tunisia, dan terakhir adalah sebagai speaker Parlimen Tunisia. Jadi banyak tokoh-tokoh gerakan Islam yang hadir daripada seluruh dunia, termasuklah daripada Ikhwan Al-Muslimun. Saya tak pasti waktu itu, tetapi salah seorang tokoh yang lama berkenalan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan hinggalah saat beliau meninggal dunia mungkin dalam 2-3 tahun yang terakhir ini, ialah Syekh Mahdi Akif, yang merupakan Al-Mursyidul Am, yang menggantikan Al-Mursyidul Am yang sebelumnya, ialah termasuklah Ustaz Syekh Mustafa Mashhur, yang juga ada hubungan dengan Anwar Ibrahim, yang pernah datang ke Malaysia, kalau tak silap saya 1979, waktu konferensi ABIM diadakan di UKM Bangi, dan Anwar menyampaikan satu ucapan yang sangat bersejarah, iaitu tentang Islam dan masyarakat majmuk. Satu-satunya ucapan Presiden ABIM yang terbaik, yang menggarap persoalan fiqh ta'ayush, fiqh untuk hidup bersama masyarakat Islam dan bukan Islam di Malaysia. Jadi hubungan itu saya rasa sangat monumental lah kepada saya, dan saya belajar banyak
daripada didikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, jadi kalau menerusi daripada percakapan Ustaz sini, maka seawal tahun 1973 lagi Ustaz saya, hubungan telah pun wujud antara Datuk Seri Anwar dengan gerakan Islam di Timur Tengah khususnya. Dan mereka yang disebut sebagai teman-teman Datuk Seri Anwar ataupun kenalan itu tadi, seterusnya menjadi pimpinan-pimpinan utama gerakan Islam. Dan mereka ini terus menjalinkan hubungan dengan Datuk Seri Anwar. Jadi bagaimana boleh kata kalau Ustaz boleh menceritakan keakraban mereka ini selaku pimpinan-pimpinan gerakan Islam yang mungkin Datuk Seri Anwar mewakili Malaysia, kemudian ada pimpinan dari Libya, tadi dari Tunisia Dr. Rashid Ghannouchi, Dr. Hassan Turabi di Sudan, yang mana mereka ini mungkin umurnya lebih kurang sebaya, dan akhirnya mereka ini membentuk satu jaringan ataupun satu pemuafakatan ataupun persefahaman antara pimpinan-pimpinan gerakan Islam. Sejauh mana kekukuhan ataupun ukhuwah antara mereka yang Ustaz boleh ceritakan? Satu fakta yang sangat penting dalam konteks hubungan Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemimpin-pemimpin gerakan Islam Timur Tengah, Ikhwan khususnya, dan juga Palestin dan juga gerakan yang lain. Saya rasa dua figura utama yang mesti kita sebutkan di sini. Saya mulakan dengan almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali yang merupakan seorang ulama besar yang sangat tersohor, dan anak muridnya tidak lain dan tidak bukan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Hubungan kedua-dua mereka dengan Anwar sangat intim, terutama Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam keadaan Anwar senang dan sukar waktu fitnah yang dihadapinya 1998, hinggalah ke saat ini beliau mempunyai hubungan yang sangat intim dan sentiasa memberikan pengharapan yang tinggi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sentiasa mendampingi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang terlibat murabbi lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya, walaupun sekali saja pernah datang ke Malaysia, tapi sebagai seorang ulama yang berada dalam gerakan Ikhwan, beliau amat rapat dengan Anwar, dan apa saja permintaan Anwar waktu datang ke Malaysia untuk mendidik masyarakat Islam, beliau tunaikan walaupun umurnya sudah agak tua, dan beliau telah mengambil bahagian dalam wacana dengan hakim-hakim syar'i di Port Dickson, di Pulau Pinang, dan juga di Universiti Islam Antarabangsa. Kalau dengan Qaradawi, kalau boleh saya sebut, apabila tahun 2009 selepas pelaku peristiwa 1998, Qaradawi tidak mau menjejakkan kakinya di bumi Malaysia kerana marah dengan peristiwa bahawa Anwar telah dipinahkan. 2009 beliau dinobatkan sebagai tokoh Mahli Hijrah. Saya mendapat maklumat bahawa Qaradawi mengutus mesej perutusan bertanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, wajarkah dia menerima anugerah tokoh Mahli Hijrah? Alhamdulillah, Datuk Seri Anwar dengan jiwa yang terbuka, tidak ada rasa dendam kesumat kepada sesiapa walaupun macam-macam aib yang tercela ke atas dirinya, maka dia datang, dibenarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia datang ke Malaysia, walaupun pada waktu itu ada lagi peristiwa yang berlaku, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi waktu Anwar dalam penjara, apabila dia mendapat sagu hati daripada Mahli Hijrah dan dia nak dermakan sebahagian daripada apa yang dia peroleh itu kepada tabung mahasiswa di UIA, tiba-tiba pihak autoriti UIA tidak membenarkan beliau datang ke kampus UIA. Maka sebahagian daripada wang itu disampaikan kepada pihak berwajib UIA di lapangan terbang antarabangsa. Jadi perkara ini dilaporkan pada Datuk Seri Anwar. Jadi itu sebagai satu contoh. Kalau tokoh-tokoh yang lain yang boleh saya sebutkan yang merupakan penggerak kepada gerakan membangun balik minda umat Islam pada hari ini, supaya maju ke hadapan dengan penubuhan Ma'had Al-Fikr Islami Al-Alami, iaitu Institut Pemikiran Islam Antarabangsa yang dikenali sebagai
Triple IP, dipimpin oleh almarhum Dr. Jamal Barzanji, dipimpin oleh seorang lagi ulama yang sangat rapat dengan Anwar Ibrahim, dan Anwar selalu menganggap sebagai guru besarnya, muallim kabir dan juga sebagai murabi, almarhum Dr. Syekh Taha Jabir Al-Alwani yang berasal daripada Iraq tetapi menjadi suaka politik terpaksa berada di Universiti Riyadh mulanya sebelum berhijrah ke Washington untuk memimpin Triple IP. Beliau mempunyai hubungan yang rapat sangat juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, selalu membimbing Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan sebagai orang gerakan Islam, ulama dalam gerakan Islam, datang untuk membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu Anwar difitnahkan itu, datang ke rumah dia pada malam itu di Damansarahan itu, ya. Saya pun ada di situ pada malam itu dan datang berjumpa dengan pimpinan ABIM, meminta kita menghadapi mihnah dan fitnah yang besar ini dengan kesabaran yang tinggi. Jadi banyak lagi hubungan yang saya boleh sebutkan, tokoh-tokoh, umpamanya Fatih Yakan. Fatih Yakan barangkali tak pernah datang ke Malaysia kalau tak silap ingatan saya. Tetapi Fatih Yakan berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dammam. Datuk Seri Anwar Ibrahim beritahu kepada kita dalam program pertama WAMI, ya, dengan Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman, dengan Jamal Barzanji, dengan Dr. Tatonji, dengan Hisham Al-Talib. Dan di situ banyak perkara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim belajar dengan Fatih Yakan sebagai seorang ilmuwan gerakan Islam yang terkenal daripada Lebanon. Jadi beliau mempunyai jaringan yang luas di Timur Tengah, termasuk kalau boleh saya sebut juga Jordan, pemimpin gerakan Islam Jordan, almarhum Dr. Ishaq Farhan, seorang tokoh politik yang pernah menjadi menteri kabinet Jordan. Juga pernah datang ke Malaysia 2-3 kali zaman Datuk Seri Anwar dalam kajian. Dan waktu kita ke Jordan baru-baru ini dengan IDEC di bawah kepimpinan Dr. Siddiq Fadil dan Dr. Ridwan Osman, kita telah pergi ke rumah dia menziarahi beliau dalam keadaan beliau sudah uzur. Dan di mana pun kita jumpa pemimpin gerakan Islam, apabila Anwar dalam penjara dan sebagainya, kita sentiasa diminta untuk menyampaikan salam. Soalan pertama mereka akan tanya ialah bagaimana keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bagaimana keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bila dia akan keluar? Jadi itu soalan-soalan yang menunjukkan bagaimana akrabnya hubungan dari segi minda dan juga bamir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di kalangan pimpinan gerakan Islam di Timur Tengah. Kalau begitu, Ustaz bercerita tadi, ya, satu senario yang saya kira cukup luas, mencakupi hampir keseluruhan negara-negara yang berpengaruh di Timur Tengah, ya, di Arab Saudi, Mesir, ya, Ikhwanul Muslimin, begitu juga di Sudan. Bagaimana, ya, penglibatan Datuk Seri Anwar kalau katakan kita boleh anjak sikit ke Turki, Ustaz? Ya, di Turki pun mulai daripada zaman Erbakan, tetapi Datuk Seri Anwar sudah mempunyai kontak dengan Erdogan, terutama waktu Erdogan menjadi Datuk Bandar Istanbul, dan di situ Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melihat bahawa Erdogan telah melakukan satu reform terhadap Bandar Istanbul. Bukan saja pusat-pusat maksiat ini dihapuskan, terutama filem-filem rucah. Itu memang di antara prioriti, tapi yang paling utama ialah integriti bandaraya, pengurusan bandaraya, ketulusan, tata kelola yang bersamaan dengan kehendak-kehendak Islam, kebersihan, mengurangkan pengangguran dalam bandaraya Istanbul, kemudian mewujudkan sistem komunikasi yang baik, dan ini telah melonjakkan Erdogan untuk menjadi presiden dan memimpin satu parti baru, walaupun berbeza dengan dia punya gurunya Erbakan rahmatullah alaih, tetapi dia tetap menghormati Erbakan, dan Anwar mempunyai hubungan yang sangat rapat apabila Erdogan memberikan segala kemudahan kepada Anwar apabila berada di Turki,
dan sentiasa mengadakan kontak yang rapat, terutama dalam melihat perjalanan Anwar dalam politik di Malaysia dan memberikan keprihatinan yang berat terhadap apa yang telah berlaku dan apa yang berlaku baru-baru ini. Ya, bahkan kita lihat bagaimana hubungan itu rapat dalam sidang kemuncak KL Summit baru-baru ini. Ya, Awal betul. mengadakan satu jamuan makan malam khas menghormati Datuk Seri Anwar dan Datin Seri Wan Azizah. Di tengah-tengah malam yang sama, masa yang sama, jamuan negara diadakan dan tiba-tiba Erdogan mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan menjemput Datuk Seri Anwar atas nama kerajaan Turki, dan kalau tak silap saya dibuat di rumah Duta Turki ataupun di pejabat kedutaan Turki, saya tak pasti. Tapi pokoknya Erdogan sendiri menghormati Datuk Seri Anwar di Kuala Lumpur di tengah-tengah sidang kemuncak KL Summit. Okey. Okay, terima kasih Ustaz. Mungkin kita akan berehat sebentar untuk memberikan laluan kepada pengumuman-pengumuman yang akan dibuat sebentar lagi. Okey. Okey. Saya memainkan peranan saya, anda memainkan peranan anda. Duduk di rumah. Saya tahu di mana anak-anak saya berada sekarang. Di manakah anak-anak anda? Jaga mereka, jangan benarkan mereka keluar. Tolonglah duduk di rumah. Anda mempunyai pilihan. Jika anda memilih untuk berada di rumah, anda akan menyelamatkan nyawa. Jadi bantulah kami, tolonglah duduk di rumah. Kita sedang menghadapi krisis COVID-19 pandemik yang agak serius. Sila bantu kami untuk bantu anda. Sila duduk di rumah. Kami sedang menghadapi cabaran yang sangat hebat. Ramai orang dalam ketakutan. Bantulah kami untuk membantu anda. Duduklah di rumah masing-masing. Keadaan sekarang sangatlah genting. Ini bukan lakonan. Anda mempunyai peluang untuk menyelamatkan nyawa anda. Tolonglah, saya merayu. Tolonglah duduk di rumah. Sidang penonton yang saya hormati lagi saya kasihi. Alhamdulillah tadi kita telah pun mendengar bicara daripada tokoh kita yang berbahagia, Datuk Dr. Mohamad Noor Manuti, yang bercakap berkaitan dengan penglibatan Datuk Seri Anwar di zaman mudanya sampailah ke hari ini. Beliau masih lagi dihubungi, masih lagi diminta pandangannya dan dianggap sebagai salah seorang dari tokoh penting gerakan Islam. Jadi untuk melanjutkan melanjutkan perbicaraan kita pada kali ini, saya ingin mengajukan pada yang berbahagia Datuk Dr. Mohamad Noor Manuti, tokoh-tokoh yang Ustaz sebut tadi adalah tokoh-tokoh yang kalau dilihat daripada kacamata barat ada yang dilabelkan sebagai fundamentalist Islam ataupun disebut sebagai Islamis, atau juga yang disebut mungkin ada yang disebut sebagai, mungkin dilabel sebagai teroris pun. Tapi mereka ini masih terus mempercayai, memberikan keyakinan ataupun istiqah kepada Datuk Seri Anwar. Jadi bagaimana Ustaz melihat perkara ini, dan dalam masa yang sama Datuk Seri Anwar juga mampu menjalinkan hubungan yang mana pemikiran-pemikiran beliau juga didengar di dunia barat. Itu tidak merosakkan hubungan beliau dengan pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang lain. Mungkin Ustaz boleh huraikan sikit keunikan ataupun keistimewaan Datuk Seri Anwar dalam hal ini. Silakan Ustaz. Ya, saya melihat bahawa pemimpin besar gerakan Islam ini tahu connection Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beberapa individu dan juga beberapa institusi di barat.
Dan mereka tahu bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, pertama mereka ada fiqh ke atas diri beliau. Bahawa seorang pemimpin gerakan Islam yang tidak akan mengkhianati gerakan Islam, mengkhianati Islam, tetapi mereka melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kemampuan dan mungkin sebahagian daripada mereka tidak ada kemampuan yang sedemikian dalam konteks hubungan dengan negara-negara barat dari segi menyampaikan pandangan-pandangan ketika berucap dalam bahasa Inggeris dalam forum-forum yang besar yang dihadiri oleh masyarakat, komuniti Kristian, Yahudi dan sebagainya. Kelompok yang ultra sekularis, ultra Zionis yang hadir di London, di Washington, di New York, di Paris dan sebagainya. Jadi fiqh itu penting bagi saya. Keyakinan diri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak bergoyang sama sekali. Tinggallah kesan ini. Masa beliau berada dalam ABIM dan selepas beliau berada dalam UMNO dan sekarang berada dalam keadilan, dalam perjuangan kepartaian. Tak goncang. Kerana itu mereka saling kontak di antara satu sama lain ketika menghadapi khusus krisis dunia yang ada pada waktu ini dari segi pertembungan antara dunia barat dan gerakan Islam. Dan Datuk Seri Anwar pun kita tahu bahawa oleh kerana dia rapat dengan Qaradawi, dia rapat dengan Hasan Turabi, dia rapat dengan Rashid Ghanouchi dan sebagainya. Mereka juga dalam ucapan dan tulisan mereka dan research mereka juga ragu dengan identiti ataupun pribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat bahawa condong kepada gerakan Islam. Bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bukanlah liberal seperti mana yang dikenaki oleh mereka. Dia ada prinsip-prinsipnya, tetapi dia ada flexibility ataupun muruna dalam perkara yang dibenarkan oleh akidah dan syarak. Dan beliau sentiasa, saya dipahamkan dan saya yakin, berinteraksi dan meminta pandangan daripada almarhum Syekh Taha Jabir, daripada Qaradawi, daripada Ghanouchi, daripada Hasan Turabi, daripada Erdogan dan banyak pemimpin yang lain lagi yang sentiasa berinteraksi dengan beliau secara timbal balik. Ya. Okey, baik. Jadi mungkinlah kalau katakan setelah kita berbincang dengan agak panjang berkaitan dengan hubungan Datuk Seri Anwar dengan pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang lain. Bagaimana dengan label, label yang diberikan kepada beliau sebagai seorang yang yang tidak jujur, yang tidak jujur dengan gerakan Islam ataupun tidak jujur dengan Islam itu sendiri. Dan apakah sikap, kalau kita lihat balik sikap Datuk Seri Anwar sendiri, sehingga mungkin masing-masing telah pun mengikuti cara penyampaian beliau dan sebagainya. Yang Ustaz boleh tengok, dan apakah pesanan Ustaz kepada generasi muda, kepada masyarakat dalam menghadapi apa yang berlaku pada hari ini, perbincangan berkaitan dengan hubungan Malaysia ataupun hubungan gerakan Islam di Malaysia dengan gerakan Islam di Timur Tengah. Sila Ustaz. Saya melihat bahawa label-label yang dikenakan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah merupakan agenda peribadi, mungkin satu character assassination yang sudah pun berjalan hampir 2-3 dekad yang lalu dan menjadi lebih tegang saat ini. Tetapi kita lihat bahawa pemimpin gerakan Islam seperti yang kita katakan tadi masih ada sifat keyakinan. Tak pernah pun pemimpin tertinggi gerakan Islam Tanzimul Haraki Pemesyuarat, pimpinan kanan Ikhwan, untuk menolak Anwar supaya tidak lagi dirundingkan dalam perjuangan Islam saat ini. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan dalam 2 tahun yang terakhir ini, anda sudah saya dipahamkan dia pergi 48 jam saja ataupun less than 40 jam. Itu menunjukkan keyakinan pemimpin gerakan Islam. Bukan Rashid seorang saja, tetapi lain-lain pimpinan syura dalam gerakan Al-Nahdah yang dapat convincekan kajian Tunisia
untuk mengundang Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Tunisia dalam, kalau tak silap saya, setahun 2 tahun yang terakhir ini. Jadi tak timbul sama sekali. Kerana itu kita melihat bahawa hubungan kita dengan Timur Tengah sewajarnya kekal seadanya. Cuma satu dasar yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Siddiq Fadil dalam perjalanan kita dalam kepimpinan ADIM, ialah bahawa tidak segalanya daripada Timur Tengah, daripada model Ikhwan itu hendak kita salin 100%. Kerana melihat realiti masyarakat yang majmuk di Malaysia ini, sejarah di Islam di Asia Tenggara ini yang tidak sama, tak boleh kita katakan monolitik dengan apa yang berlaku di Mesir, di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi itu yang membedakan kita dengan gerakan Islam yang lain, di mana sebagai satu contoh, kita telah tidak mengambil bai'ah dengan pemimpin Ikhwan, tetapi kita menjaga hubungan yang rapuh, kita bekerjasama dalam perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan bersama untuk kebaikan gerakan Islam. Dalam konteks inilah saya rasa bahawa banyaklah pandangan yang saya dapat dengar sehari dua ini, ekoran daripada warkah itu, supaya kita jangan membuat satu langkah yang silap untuk memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan cuba menjejaskan credential beliau sebagai seorang pemimpin yang pernah berada dalam gerakan Islam dan masih dilihat sebagai pemimpin yang ada pertalian dengan gerakan Islam. Kerana ini saya rasa kalau kita teruskan, ianya akan menjejaskan roh ataupun semangat persaudaraan Islam yang sangat penting, ya, terutamanya pada saat umat Islam berada dalam keadaan yang tragik saat ini, ya. Dan dalam suasana kita sedang menghadapi mihnah COVID-19. Jadi sewajarnya kita naklah mengukuhkan persaudaraan keislaman itu, walaupun mungkin kita berbeza sedikit dalam beberapa perkara yang bukan pokok, hanya dalam perkara-perkara cabang dalam aliran perpolitikan kita, ya. Tetapi yang penting saya rasa ialah kita mesti mengukuhkan persaudaraan ini, dan betapa indahnya kalau kita boleh manfaatkan jaringan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Timur Tengah, yang unik dan juga yang luas dan penuh dengan pengalaman untuk manfaat ataupun maslahah umat Islam masa ini dan masa depan, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan, penerangan yang telah diberikan. Saya kira itu satu ini satu pembicaraan yang mahal ataupun tinggi nilainya dalam kita mengungkap sejarah. Ya, mahu tidak mahu, ya, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, Datuk Seri Anwar telah pun dikenali sebagai seorang pemimpin gerakan Islam dari zaman mudanya, dari zaman beliau di kampus lagi, ya, sehinggalah pada ketika ini, dan beliau sentiasa dirunding, diminta pandangan dan juga diminta untuk mewakili suara umat Islam sedunia. Sekali lagi, pihak Munakasyah Keadilan mengucapkan jazakallah khairan jazak kepada yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti atas kesudian waktu yang telah diperuntukkan kepada kita. Mudah-mudahan, ya, perkara ini dapat menjawab pelbagai persoalan yang berada dalam masyarakat pada hari ini. InsyaAllah, ya, sebagaimana biasa, siaran Munakasyah Keadilan akan dilangsungkan sebanyak 3 kali seminggu, Selasa, Khamis dan juga Sabtu, jam 9.30 malam. Sama-samalah kita menyebarkan maklumat yang ada. Semoga pencerahan dan penjelasan dapat kita sampaikan kepada masyarakat. Sekian saja, wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keadilan